بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar, para penonton, para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan dalam kesihatan dan keafiatan. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan, syahrul siyam, syahrul Quran, iaitu bulan puasa, bulan Al-Quran. Inilah masanya kita nak menghayati Al-Quran. Kita ketahui Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi bersama kami iaitu program Hubbul Quran, cintailah Al-Quran. Supaya menjadi pedoman hidup kita insya-Allah. Baik, bersama saya pada hari ini iaitu tadabbur Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, para penonton, mungkin ada yang bertanya, apakah itu tadabbur Al-Quran? Apakah tafsir? Apakah terjemahan? Mungkin ada yang nak mengetahuinya. Jadi saya memperkenalkan, berkongsi tentang tadabbur Quran ni apa. Saya mengambil daripada perkataan bahasa Arab tadabbara yatadabbaru tadabbur. Tadabbara yatadabbaru tadabbur. Tadabburan lah sebenarnya tadabbur Al-Quran. Tadabbur Quran ni dalam bahasa Arab, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia mengajak kita berfikir. Tafakkur. Dalam bahasa Melayu pun menerangkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tafakkur, apakah maksud Al-Quran itu? Mungkin kita dah ketahui pengetahuan tentang makna Al-Quran. Jadi kita nak lebih mendalam, menghalusi, lebih menghayati, menjadi pedoman hidup kita insya-Allah. Jadi tadabbur, saya akan kongsikan tadabbur ini khususnya surah Al-Fatihah. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Mungkin ada yang menanyakan, kenapa surah Al-Fatihah? Kita ketahui surah Al-Fatihah setiap hari kita baca tanpa kita sedari. Setiap kita salat 5 waktu, kita akan baca sebanyak 17 kali. Dan surah Al-Fatihah digelarkan dan dinamakan juga iaitu Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani. Mungkin apakah maknanya? Dia maknanya iaitu induk Al-Quran, itu ibu segala Al-Quran. Maknanya asas, kalau kita memahami kan. Maknanya dia ketua Al-Quran. Sebab apa? Kita melihat, bila kita lihat Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita akan melihat surah yang pertama ialah surah Al-Fatihah. Dan kenapa dipanggil surah Al-Fatihah dibaca dalam solat? Kerana kita membaca sebanyak 7 kali. Gelarannya juga iaitu As-Salah. Dan dia panggil Ummul Kitab kerana dia permulaan, iaitu kitab dan mewakili Al-Quran yang sempurna ini, dan dialah yang pertama dan induk asas iaitu surah Al-Fatihah. Dan As-Sab'ul Mathani kerana dia iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Kita baca setiap hari 17 kali dan kita baca 7 ayat itu diulang-ulang. As-Sab'ul Mathani dalam bahasa Arab. Baik, itu nama-nama surah Al-Fatihah. Kita pergi kepada ayat yang pertama, kita cuba menghayati, tadabbur ayat yang pertama. Allah berfirman, surah Al-Fatihah. Kita baca dulu. Mari kita baca. Lepas tu kita cuba bedahlah. Bukan bedah badan ke tidak. Kita cuba menghayati apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah nak mengajak kita? Kenapa Allah mendahului? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahului bismillahirrahmanirrahim? Jadi kita mula dengan at-ta'awudz. Setiap kali kita membaca Al-Quran disunahkan baca at-ta'awudz, kita baca, lepas kita cuba menghayati setiap ayat insya-Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai kita baca Al-Quran, kita cuba kupas daripada ayat yang pertama. At-ta'awudz bukan ayat. Kita baca, sebelum kita baca Quran, kita baca At-ta'awudz. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui maknanya. Dengan nama Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lepas tu kita pergi ke ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentadbir alam ini. Nah, sekalian alam, sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha mengasihani lagi Maha Penyayang. Itu maknanya lah. Dan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pemerintahan ataupun memiliki hari pembalasan, hari agama. Kalau din tu maknanya din tu agama, tapi hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Jadi kita ambil ayat daripada 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita lihat di sini, kita mendengar ayatnya, kita menghayati pengertiannya, kita melihat Allah Subhanahu, kita mendengar, bukan melihat, melihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dapat mendengar, membaca dan menghayati dan memahami maknanya, dan kita menjadikan dia sebagai pedoman hidup kita. Kita akan menghayati kenapa Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah. Itu dia. Bismillah itu makna ba tu maknanya dengan, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu. Tapi ba itu ada makna yang tersurat dan tersirat, iaitu para ulama khususnya ba tu sentiasa. Makna kita, perbuatan kita nak mulakan dengan apa pun dengan bismillah, dengan nama Allah, iaitu zat, nama zat, nama iaitu khusus bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala Ismul Azim ataupun Ismul A'zam, nama yang teragung. Al-Ismul Jalil, yang teragung, yang agung. Kita kalau dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itulah nama Allah yang hakiki. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala, sifat nama Allah itulah merangkumi sifat-sifat Allah, Al-Asmaul Husna. 99 nama. Lepas tu digandingkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, segala Maha Penyayang. Segala manusia, segala makhluk apa pun Allah menyayangi. Dan Maha Pemurah Ar-Rahim, dikatakan di sini tafsirannya khusus bagi hamba-hamba yang mentaati kepadanya. Allah Maha menyayangi hamba-hamba dia yang mentaati kepadanya. Ar-Rahman termasuk bukan orang Islam. Luas. Tapi nikmat yang Allah berikan itu sangat luas. Sedikit macam mana pun, besar macam mana, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Jadi itulah dia. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim je mempunyai makna yang agung. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita puji. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, puji. Segala puji tertentu bagi Allah, tak ada lain. Kalau kita mungkin berterima kasih dengan manusia, terima kasih ya. Tapi kalau kita dapat lebih sedikit kan, dapat penghargaan sikit, kita lepas kita dah berterima kasih dengan manusia, lepas tu kita tafakur, kita mengucapkan syukur, kita mengatakan alhamdulillah. Memang inilah nikmat yang Allah beri kepada kita, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik kita supaya dah mula dengan bismillah. Lepas tu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah ulang. Kalau kita lihat pujian tu tertakluk kepada lillah, sifat Allah Rabbil Alamin, yang mentadbir, yang menguasai, yang mengatur segala penghidupan kita, iaitu bukan hanya kita saja, sekian alam. Alam tu dah, kalau dalam bahasa Arab tu dah plural, dah besar, ataupun yang kata luas,
Tapi Allah SWT alamin, dia kasih plural lagi, dia kasih lagi banyak ni menunjukkan yang Allah SWT maha menguasai. Okay. Selesai ayat yang kedua, ketiga, Allah ulang lagi supaya apa? Ingat aku Ar-Rahmanir Rahim. Tu dia. Lepas tu ayat yang seterusnya, Maliki Yaumiddin. Lepas kita dah ketahui kebesaran Allah, sifat Allah, dan kita tahu Allah memiliki hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Misi kita, visi kita itu sebenarnya. Kita hidup di dunia ni bukan hanya hidup saja makan kenyang dah, belajar sudah, tak. Kita buat ni makan kenyang kita kerana Allah. Itu visi kita, misi kita. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia memiliki dan menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Kita akan rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala memerintah hidup kita. Sekecil mana kita fikirkan dalam detik hati kita pun, rahsia kita rasa terdetik hati kita, Allah Maha menguasai. Apatah lagi hari pembalasan. Baik. Ayat seterusnya, ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah, ada terjemah, engkaulah kami menyembah, dan hanya engkaulah, kepada engkaulah kami bermohon. Kat sini Allah SWT mendidik kita supaya merhambakan diri dan minta tiada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mulakan iyyaka? Supaya apa? Kita maknanya khusus. Dalam bahasa Arab iyyaka ni, kenapa tak na'budu iyyaka? Siapa-siapa kita boleh menyembah. Kalau dalam bahasa Arab, na'budu iyyaka maknanya menyembah kepada engkau. Siapa-siapa kita boleh sembah, na'uzubillah. Tapi kalau iyyaka na'budu, kenapa iyyaka tu di depan? Allah nak ajar ke kita hanya engkau, maknanya untuk Allah saja kita berhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada engkaulah kita bermohon. Itu dia tawaduk kita, merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 17 kali. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, para menonton, nampak, kita lihat dapat menghayati penghidupan kita ni merhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat seterusnya, ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Lepas kita dah merhambakan diri, kita akui perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dalam kita dah declare ataupun kita serah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merendahkan diri kepada Allah, kita bermohon doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirat ini jalan, mustaqim ini lurus, bukan bengkok. Itu lawan dia, senang, mudah sekali. Mana ada orang nak jalan yang bengkok? Mesti nak lurus. Yang dari kita ambil jalan yang bengkok, baik kita ambil jalan yang lurus, kan? Selalunya secara fitrah manusia, kan, mesti nak yang lurus, bukan yang bengkok. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat, Allah SWT didik kita, mohon pada aku. Itu maksud. Tapi kita peliknya, kita sebut kami, bukan aku. Kalau kita lihat daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah kami menyembah, hanya engkaulah kami mohon. Lepas tu ihdina, kita pun minta pun kami juga, ya Allah, tunjukilah kami, berikan hidayah. Itulah namanya kita bertawaduk, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon. Lepas tu akhir sekali, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita minta ya jalan apa yang lurus itu. Tu ada kaitan ayat yang ke-7. Kaitannya apa? Kita minta, ya Allah, yang kau beri nikmat, jalan yang kau beri nikmat ke atas mereka. Kat sini para ulama cakap apa? Alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa itu? Para nabi, para rasul yang menyampaikan dakwah, dan as-siddiqin, para ulama menerangkan itu sahabat-sahabat yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syuhada yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka, mungkin ada orang mengatakan, oh mereka sudah meninggal. Tak ada, sudah, tapi mereka hidup. Mereka hidup, Allah yang sebut dalam Quran. Dan wassalihin, orang-orang saleh, aulia Allah. Sekarang zaman sekarang orang tak nak percaya aulia Allah, orang-orang saleh. Orang saleh yang sentiasa doakan kita tak tahu siapakah dia.
wa hasuna ulaika rafiqa, dan sentiasa bersama mereka, menjadi teman ini semua. Walaupun mereka dah tak ada dengan kita, tapi kita menjadi teman hidup kita, jadi pedoman hidup kita, para nabi, para rasul dan orang-orang yang saleh. Jadi kita minta ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Memang tertentu bagi mana kita tidak ya Allah, janganlah jadikan kami, iaitu bukan jalan yang mereka dimurkai, yang sesat. Dan kita tahu ini semua peristiwa umat-umat terdahulu. Kita tahu antaranya Yahudi dan Nasrani. Bukan itu saja, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh yang terjadi zaman dahulu sekarang diulang. Zaman sekarang lagi mencabar. Jadi kita ni memang perlukan Fatihah ni hidup kita seharian, ya, insya-Allah. Jadi saya sampai sini saja, dan jangan lupa setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, kita akan akhir sekali dengan kita doa, ya Allah, kabulkanlah doa kami, istajib doa'ana, itu amin. Jadi saya akhiri dengan mudah-mudahan teruskan bersama kami program Hubbul Quran. Jangan lupa bersama kami seterusnya, insya-Allah setiap hari Hubbul Quran, iaitu cinta Al-Quran. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.